Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom bersama Cikgu Baya dalam kelas matematik tahun 4, tajuk bahagi perpuluhan. Sebelum ini kita telah pun belajar bagaimana hendak membahagikan sesuatu nombor. Okey. Beza di antara bahagi biasa dengan bahagi perpuluhan hanyalah terletak pada titik perpuluhan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? Setiap bermakna satu. Okey. Okey, dalam jug, kita perhatikan di dalam jug mempunyai 1.5 liter air. Okey, air ini akan diletakkan di dalam 5 gelas. Okey, di dalam 5 gelas. Jadi berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas? Jadi di sini kita perlu bahagi. Air 1.5 liter dibahagikan dengan 5 gelas. Jadi berapakah jawapan yang kita dapat? Okey, kita bahagi bentuk lazim. 1.5 liter bahagikan dengan 5 gelas. Okey, 1 bahagi 5 tak boleh letak sifar. Okey, seperti biasa, sekiranya kita tidak ingat sifir, kita tulis dahulu sifir. Bina sifir 5, 5, 10, 15. Okey, 20. Okey, 1 bahagi 5 tak boleh kita letak sifar di atas. Okey, tolak sifar. 1 tolak sifar, 1. Kemudian kita letak titik perpuluhan selajur. Okey, kita letak titik perpuluhan selajur. Di sini maksudnya sama. Okey, sama dengan 1.5 kita letak di atas. Jadi sifar perpuluhan, okey berapa? Okey, kita bawa turun dahulu nombor 5. Sekarang jadi 15. Dalam sifir 5, 15 ada. Okey, kita tulis sini tolak 15. Okey, yang ke berapa? 15 yang ketiga. Okey, jadi jawapan yang kita dapat adalah 0.3 liter. Okey, 0.3 liter jawapannya. Seterusnya soalan yang kedua. 2 kilogram kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Berapakah jisim sepotong kek? Okey, dalam gambar rajah ini kita dapati ada sebiji kek yang mempunyai jisim 2 kilogram dan telah pun dipotong kepada 8 bahagian. Okey, sekarang kita nak cari jisim sepotong kek. Jadi kita perlu bahagi 2 kilogram bahagi 8. Okey, kita bahagi macam biasa menggunakan apa-apa kaedah yang kita ingat. Okey, kita boleh juga gunakan kaedah yang mudah cikgu telah ajar. Okey, letak 8 di hadapan, kemudian letak 2 di dalam. Okey, untuk memudahkan kamu ataupun sekiranya kamu tidak ingat sifir, kita bina dahulu sifir 8, 8, 16, 24, 32, 40. Okey, kita bina sampai 40 dahulu. Sekiranya tidak cukup, kita tambah lagi. Okey, 2 bahagi dengan 8. Tak boleh. Kita tolak sifar. Tulis sifar, tolak sifar. 2 tolak sifar, 2. Okey, ada baki. Jadi, kita masih belum ada jawapan. Okey, kita perlu tambah sifar. Okey, kita tambah sifar di belakang. Okey, bila kita tambah sifar di belakang, kita letakkan titik perpuluhan. Okey, letakkan titik perpuluhan. Di atas letak, bawah pun letak. Okey, kemudian kita bawa naik 2, 2, naik atas jadi 20. 20 di dalam sifir 8 tidak ada, jadi kita ambil yang hampir dengan 20 adalah 16. Okey, tulis situ tolak 16. Yang kedua. Okey, sifar tolak 6 tak boleh, pinjam. Okey, tinggal lagi 1. 10 tolak 6, 4. Okey, 1 tolak 1, sifar. Okey, habis. Ada lagi baki, jadi kita perlu tambah lagi sifar di belakang. Okey, untuk tambahan sifar yang kedua, tidak perlu letak titik perpuluhan. Sebab kita dah ada tadi titik perpuluhan. Sekali saja titik perpuluhan. Okey, kemudian kita bawa naik 4. Okey, letak sebelah sifar tadi jadi 40. Dalam sifir 8 ada tak 40, jadi ada. Okey, tulis saja. Tolak 40 yang kelima. Okey, yang kelima. Kita tolak 40, tolak sifar, sifar. 4 tolak 4 sifar. Jadi, habis tidak ada baki.
Okey, sekarang kita dapat jawapannya. Jisim sepotong kek adalah 0.25 kilogram. Okey, jisim sebiji sepotong kek adalah 0.25 kilogram. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. 63.72 bahagi dengan 9. Okey, kita tuliskan dalam bentuk lazim. Okey, dalam bentuk lazim 63.72 bahagikan dengan 9. Okey, kita bahagikan dengan 9. Okey, sifar 9. Okey, kalau kita tak ingat, kita bina dahulu sifar 9. 9, 18, 27, 36, 45, okey, 54, 63, 72 dan 81. Okey, macam biasa ambil daripada hadapan. Nombor di hadapan nombor 6. 6 bahagi 9, 6 kecil, 9 besar, tak boleh. Okey, letak sifar. Tolak sifar, jadi 6 tolak sifar 6. Okey, kita bawa turun 3. Jadi 63. Okey, 63 kita tengok dalam sifar 9, 63. Okey, 63 ada. Jadi kita tulis tolak 63. Okey, 63 yang ke 7. Okey, kemudian kita tolak macam biasa. 3 tolak 3 sifar. 6 tolak 6 sifar. Okey, kita bawa turun 7 ke bawah. Kemudian jangan lupa letakkan titik perpuluhan selepas 7. Okey, 7 bahagi dengan 9 tak boleh sebab 7 lebih kecil daripada 9. Jadi kita letak sifar. Okey, tolak sifar di bawah. 7 tolak sifar 7. Okey, bawa turun 2. Letak di sebelah 7 jadi 72. Okey, dalam sifar 9, 72. Okey, ada. Okey, tolak 72. 72 ni yang ke berapa? Yang ke-8. Jadi, kita tolak yang di bawah ni. 2 tolak 2 sifar. 7 tolak 7 sifar. Jadi, jawapan yang tinggal adalah 7.08. Jadi, jawapan kita di sini adalah 7.08. Okey, apabila menulis jawapan, okey, sifar sebelum 7 boleh diabaikan. Okey, sifar sebelum 7 ni kita boleh abaikan, tak perlu tulis. Okey, kita boleh juga menggunakan kaedah yang mudah. Okey, kaedah yang mudah. Okey, 9 bahagi 6. Okey, 3. Tulis 3. Kemudian perpuluhan. Tak sini perpuluhan. 7, 2. Okey, ini bagi mudah. Okey, 6 bahagi 9 tak boleh letak sifar. Okey, tolak sifar. 6 tolak sifar 6. Kita bawa naik 6 di atas jadi 63. 63 dalam sifar 9 ada 63. Okey, macam biasa kita tengok sifar yang kita telah bina tadi. Yang ke-7. Okey, 63 tolak 3 sifar. Jadi tidak ada nombor yang boleh naik atas ni. Naik sifar juga kan. Okey, jadi 7 bahagi dengan 9 tak boleh. Okey, tak boleh. Jadi, bila kita tengok di sini ada titik perpuluhan, jadi kita letak titik perpuluhan di atas. Okey, satu lajur. Okey, kita tolak dengan sifar. 7 tolak sifar, 7. Kemudian kita bawa naik 7 di atas, 72. 72 ada tolak 72. Yang ke berapa? Yang ke-8. Okey, sifar, sifar. Okey, tidak ada baki. Jadi, jawapan sama saja dengan kita menggunakan kaedah lazim. 7.08. Okey, soalan yang keempat. 4.32 bahagi dengan 10. Okey, bahagi macam biasa dalam bentuk lazim. Okey, 10. 4.32. Untuk memudahkan awak, bina dahulu sifar 10. Okey, 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90. Okey. 4 bahagi 10, 4 kecil. Tak boleh bahagi. Kita letak sifar di atas.
Okey, 4 tolak sifar 4. Kita bawa turun 3 jadi 43 sebelum kita ambil nombor lain. Okay, sebelum kita tolak, kita tulis dahulu titik perpuluhan 1 lajur. Selajur dengan titik perpuluhan yang di bawah. Okey, kemudian kita tolak dengan 40. Okey, 40. 40. Yang ke berapa 40? Yang ke 4. Okey, tolak seperti biasa. 3 tolak sifar 3. 4 tolak 4 sifar. Okey, kemudian kita bawa turun 2. Letak sebelah 3 jadi 32. Okey, 32 kita ambil di sini 30. Okey, 30 tolak 30. Yang ke berapa 30? Yang ke 3. Okey, tolak 2 tolak sifar 2. Sifar. Okey, sekarang kita dapati ada bahagi 2 di sini. Okey, bahagi perpuluhan. Okey, kita perlu tambah sifar di belakang. Sekiranya ada bahagi, tambah sifar di belakang. Okey, soalan yang ketiga tadi, kita perlu letakkan titik perpuluhan sekiranya kita tambah sifar. Tetapi dalam soalan yang keempat ini, kita tidak perlu letakkan titik perpuluhan sebab titik perpuluhan sudah sedia ada. Okey, jadi kita hanya letakkan sifar. Kemudian kita bawa turun sifar. Jadi 20. Okey, 20 kita ambil. 20 ada situ. Kita tolak 20. 20 yang ke 2. Okey, seperti biasa tolak sifar, sifar. Sekarang sudah tidak ada bahagi di sini. Okey, jawapannya adalah sifar perpuluhan 432. Okey, tadi kita menggunakan cara yang pertama. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Okey, 4.32 bahagi dengan 10. Cara yang kedua ini lebih mudah daripada cara yang pertama. Okey, kaedahnya kita hanya ubah titik. Okey, sekarang kita tengok di dalam 10 ini ada satu sifar. Apabila ada satu sifar, kita ubah titik. Okey, kita ubah titik perpuluhan ke kiri ataupun ke bawah satu kali. Okey, satu. Okey, sekali. Okey, sekarang titik perpuluhan berubah di hadapan 4. Okey, titik perpuluhan berubah di hadapan 4. Bermakna di belakang 4 sudah tidak ada titik perpuluhan. Okey, apabila ada titik perpuluhan di hadapan 4, kita perlu tambahkan sifar di hadapan. Okey, tambahkan sifar di hadapan. Jadi, jawapan yang kita dapat sekarang adalah sifar perpuluhan 432. Sifar perpuluhan 432. Okey, seterusnya soalan yang kelima, 657.8 bahagi dengan 100. Okey, 657.8 bahagi dengan 100. Kita gunakan kaedah ubah titik. Okey, kaedah ubah titik. Kita tengok 100 ada 2 sifar. Bermakna dari titik kita ubah 2 kali ke kiri. Okey, sekarang titik perpuluhan berada di belakang nombor 6. Jadi jawapannya adalah 6.578. 6.578. Baiklah, soalan yang ke-6. Sama juga seperti soalan yang kelima. Okey, kaedah ubah titik 2,749 bahagikan dengan 1,000. Okey, kita perhatikan pada 1,000 ada berapa sifar? Okey, pada 1,000 ada 3 sifar, bermakna kita ubah 3 ke kiri ya. Okey, dalam nombor 2,749 tidak ada titik perpuluhan. Jadi, kita bermula daripada belakang. Okey, daripada belakang 9. Belakang nombor yang belakang sekali. Okey, gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Okey, sekarang titik ada di belakang nombor 2. Jadi, jawapan yang kita dapat adalah 2.749. Okey, 2.749. Okey, gunakan kaedah ubah titik ini sangat mudah. Okey.
Sekian dahulu kelas untuk hari ini. Terima kasih.